Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Abdul Basir, nombor matrik 054571 daripada ISM Usuluddin dengan Kaunseling Semester 6. Dan pada kali ini saya akan membentangkan tentang isu dan prinsip Al-Sahliyah, iaitu Muhammad Sal bin Abdullah Al-Tustari. Okey, kita pergi kepada prinsip-prinsip tarekat Ahli Sunnah wal Jamaah sebelum kita pergi kepada prinsip Al-Sahliyah itu sendiri. Yang pertama, ialah prinsip yang pertama adalah mengikuti akidah dan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta menghindari atau suci daripada perkara-perkara yang bid'ah. Yang kedua adalah menerapkan syariah serta berterusan dan menerapkan amalan syariah serta ajaran tarekat itu sendiri. Yang ketiga adalah mengetahui dalil-dalil naqli, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita hendaklah mengikuti suatu tarekat itu tanpa ikut membabi buta, tetapi berdasarkan dengan dalil. Yang keempat adalah tarekat yang dipegang hendaklah berasaskan ilmu, berlandaskan akhlak yang baik, mempunyai tujuan qurbah, mahabbah dan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah mempunyai salasilah perguruan yang bersambung dan benar. Okey, tasawuf menurut Sa'd bin Abdullah Al-Tustari. Tasawuf bererti orang yang bersih dari maksiat, selalu berfikir dan memutuskan hubungan dengan manusia ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, bagi mereka yang mendalami ilmu tasawuf ini, beranggapan bahawa tiada beza antara harga emas dan pasir. Kerana bagi ahli-ahli tasawuf ini, mereka menganggapkan bahawa di dunia ini tidak ada apa-apa. Tetapi bagi mereka adalah yang penting sekali adalah di akhirat. Kaedah yang digunakan ialah ketika melakukan pengamalan, seseorang hendaklah menjadi mujahidah bersungguh-sungguh serta berusaha mencapai tahap kesempurnaan. Jadi, jadi apabila seseorang hendak melakukan amal ibadah, mereka hendaklah melakukan amal ibadah itu dengan bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah yang dilakukan. Hakikat nafsu. Dari segi bahasa ialah kewujudan sesuatu. Hakikat, zatnya dan ianya adalah adat manusia serta ungkapan orang ramai. Nafsu ini mempunyai banyak makna dan digunakan dengan makna yang berbeza. Hakikatnya, nafsu ini merupakan sebab musabab munculnya akhlak dan perbuatan tercela. Terbahagi kepada dua, iaitu kemaksiatan dan akhlak yang buruk. Dan contoh-contohnya adalah takbur, hasad dengki, kedekut, pemarah, sifat benci dan seumpamanya yang muncul dari perkara yang tercela oleh syariat atau hukum dan akal fikiran. Apa yang dizahirkan batin daripada sifat yang buruk dapat disucikan dengan sifat sunnah yang baik. Yang baik yang zahir. Manakala apa yang dizahirkan oleh luaran dapat disucikan dengan sifat dalaman yang baik. Nafsu dan jiwa, kedua-duanya berada dalam tempat yang sama, iaitu disimpan di dalam hati. Okey, kita pergi kepada konsep mahabbah. Tustari mengatakan bahawa api mempunyai 4 jenis, iaitu api syahwah, api syaqawah, api qati'ah, api dan api mahabbah. Beliau mengatakan bahawa api syahwah yang membakar kekuatan dan kemampuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala api syahwah akan membakar tauhid dan api qati'ah akan membakar hati. Akan tetapi apa yang membakar semua api itu adalah api mahabbah. Jadi api mahabbah ni lah yang akan mengelokkan kita atau mengislahkan diri kita sendiri. Sah Al-Tustari mengatakan bahawa ciri-ciri mahabbah adalah keberadaan cinta di dalam diri. Tidak semua orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan seorang yang cinta akan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala semestinya akan menjauhi larangannya dan mematuhi perintah-perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turut mencintainya. Demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hamba-Nya yang disayanginya itu untuk menghadapi dan melawan musuh-musuhnya, iaitu nafsu dan syahwat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 45, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ciri-ciri mahabbah menurut
Al-Tustari. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran. Yang kedua adalah mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai sunnahnya. Yang ketiga adalah cinta kepada akhirat. Dan keempat, membenci dunia dengan tidak mengambil peduli perihal dunia kecuali sebagai bekalan akhirat. Dan yang kelima adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan sentiasa berzikir dengan menyebut namanya, merasai ada dekat dengannya, mensyukuri nikmatnya serta sibuk melakukan perintahnya. Pendidikan Al-Tustari ini beliau ambil daripada perkataan Ibnu Mas'ud, iaitu tidak akan ditanya seseorang di antara kamu kecuali tentang Al-Quran. Jika dia mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia tidak mencintai Al-Quran, maka dia tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah 7 asas jalan tasawuf Al-Tustari. Yang pertama, asas yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah makan makanan yang halal. Keempat, tidak menyakiti makhluk. Kelima adalah menjauhi maksiat. Yang keenam adalah bertaubat. Dan yang ketujuh adalah menunaikan hak-hak manusia. Komitmen dan konsisten dalam pengamalan perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya, tidak kira dalam bentuk perkataan atau perbuatan, merupakan amalan yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.